Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma aftah 'alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi subuh yang berbahagia ini kita dihimpunkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya, dan kemudian didudukkan di dalam majlis perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan mengurniakan kita kekayaan hati, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita cahaya yang dapat menyuluh kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini yang mana sifatnya adalah pelupa. Bahkan itu adalah ciri dan juga kriteria yang Allah Subhanahu wa taala datangkan bersama dengan kita tatkala kita lahir di dunia ini. Bahkan perkataan insan adalah bahasa Arab, juga lainnya adalah an-nas. Kedua-duanya daripada root word yang sama, iaitu nisyan wa nasyan, yang bermaksud lupa. Insan bermaksud lupa, an-nas maksudnya lupa. Daripada root word ini juga datangnya manusia dan juga amnesia. Kedua-duanya daripada root word yang sama, yang semuanya memberikan makna lupa, forgetfulness. Dan ini adalah suatu ciri yang ada pada diri manusia yang sebenarnya mempunyai hikmah yang besar di sebaliknya, yang mana apabila seseorang mengetahui keadaan dirinya yang Allah Ta'ala menjadikan lupa, maka dia perlu mengetahui apa yang telah dia lupa. Dia perlu mengetahui apakah yang dia telah dilupakan, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menamakannya sebagai pelupa. Sehingga dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, moyang kita yang pertama telah terlupa, lalu seluruh anak cucu cicitnya juga dijadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ciri itu, iaitu pelupa. Sehingga nama kita itu diberikan sebagai pelupa. Apa yang dimaksudkan dengannya? Kita dilupakan dengan apa yang telah berlaku di alam sebelum kita datang ke dunia ini. Sebelum kita tiba di sini, ada dua alam yang telah kita lalui, iaitu alam roh dan juga alam rahim, dalam ibu kita. Dan kedua-duanya telah dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Adakah di antara kita yang ingat bagaimana keadaannya dalam rahim ketika dia berada dalam kandungan ibunya?
Adakah dia masih ingat apa-apa perbualan daripada ibu bapanya ketika dia berada dalam rahim ibunya? Maka kita tidak ingat apa yang berlaku kepada kita, dan kita tidak menafikan sesuatu yang kita terlupa kepadanya, sesuatu yang kita tak ingat. Kita tidak menafikan bahawa kita pernah berada di alam rahim. Dan Allah juga menceritakan di dalam Al-Quran bahawa sebelum kita tiba di alam rahim, kita berada di alam roh. Juga kita tidak ingat. Namun kita tidak perlu menafikan kepada suatu alam yang kita pernah lalui, namun kita tidak ingat kerana kita dilupakan. Apakah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala lupakan kita? Yang pertama, di dunia ini Allah Ta'ala jadikan kehidupan yang serba ujian. Di dunia ini Allah SWT jadikan dengan hikmahnya supaya manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu kita dilupakan dengan dua alam yang berlaku kepada kita sebelum kita datang ke dunia ini, supaya kita mencari hakikat diri kita, supaya kita mencari hakikat asal usul diri kita. Lalu di situ berlakunya ujian ke atas manusia, kerana manusia asalnya dia ingat ketika dia berada di alam roh. Bukan sahaja dia ingat dan sentiasa ingat kepada Allah, bahkan dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja dia mengenal, bahkan dia menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia memandang Allah, kerana dia melihat keindahan dan kecantikan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada roh kita, sama ada roh mukmin ataupun roh kafir. Ya, kafir ketika di dunia ini, mukmin ketika di dunia ini. Tetapi ketika semua kita berada di alam roh, kita semua adalah orang yang beriman kepada Allah, bahkan bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira roh siapa saja. Yang di dunia ini dia menjadi munafik. Ya, di dunia ini dia menjadi orang yang ateis. Di dunia ini dia menjadi non-Muslim. Tetapi ketika kita berada di alam roh, kita semua satu pegangan, satu i'tiqad. Kita adalah seperti satu ummah yang semuanya beriman, semuanya mengenal, semuanya bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merakamkannya di Al-Quran, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami telah mempersaksikan kamu kepadaku, dan aku bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Dan kamu semua menjawab, bahkan kami saksikan, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan kami ingatkan perkara ini kepada kalian, supaya tidak ada siapa pun di antara kamu kelak akan bangkit di hari akhirat dengan alasan bahawa kamu tidak tahu menahu akan hal tersebut. Kemudian apa yang berlaku lagi di alam roh? Ianya diingatkan lagi di dalam Al-Quran. Al-Quran lalu menjadi Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkirah liman yakhsha. Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan manusia, bukan untuk membebankan kamu, bahkan ianya adalah peringatan kepada kamu. Bila manusia sedar dia adalah pelupa, terlupa, dilupakan namanya, lupa, maka dia perlu kepada peringatan, kerana peringatan adalah bermanfaat untuknya. Dan berikanlah peringatan, kerana sesungguhnya dalam memberi peringatan itu adalah manfaat dan juga faedah untuk orang-orang yang ingin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dia mengambil semula pelajaran dan pengajaran apa yang dia telah terlupa. Lalu Al-Quran juga mengingatkan kepada kita bahawa kita telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tawaran yang Allah Taala berikan juga kepada makhluk-makhluk yang lain setelah kita semua mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah tunjukkan kuasanya bahawa kita semua pernah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang bertanya, kenapa Allah tak jadikan manusia di dunia ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah telah menjadikannya. Allah telah melakukannya.
Kenapa di dunia ini Allah menjadikan ada orang-orang ingkar, ada orang-orang derhaka, ada orang munafik, ada orang musyrik, ada orang Islam, ada pura-pura Islam, ada yang lemah iman, ada yang kuat iman. Kenapa semua tidak menjadikan semua saja bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah telah menjadikan kita semua bermakrifat wali Allah Subhanahu Wa Taala ketika di alam roh. Dan dunia bukan tempat yang Allah Ta'ala susun sistemnya untuk menjadikan semua sahaja adalah umat yang satu. Di dunia ini tempat ujian, Allah Ta'ala bekalkan dengan akal, Allah Ta'ala bekalkan dengan naluri, Allah Ta'ala bekalkan dengan pilihan untuk kamu memilih jalan yang baik dan juga jalan yang buruk sebagai ujian. Dan ujian ini diberikan kerana kamu, saya, tuan-tuan dan perempuan menerima tawaran ketika di alam roh. Adakah di antara kita ingat bahawa kita telah menerima tawaran untuk promotion di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Offer yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang Allah Taala juga berikan tawaran tersebut kepada makhluk-makhluk yang lain, tetapi makhluk yang lain menolaknya. Makhluk yang lain tidak sanggup untuk menerimanya. Makhluk yang lain takut untuk memikul amanah tersebut, khawatir jika mereka tidak dapat melaksanakan dan juga melengkapkannya. Inna aradna al-amanah ala samawat wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Allah beritahu kepada kita di hujung surah Al-Ahzab bahawa tawaran telah diberikan kepada makhluk-makhluk untuk sesiapa yang setelah dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang semuanya berada pada tahap yang satu, semua seperti satu umat yang telah mengenal Allah, telah bermakrifat kepada Allah, telah menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ingin meningkat lagi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akan ada balasan yang agung, yang hebat, yang kekal. Diberikan kepada gunung, gunung kata tak mau ya Allah. Diberikan kepada langit, tak mau ya Allah. Diberikan pada bumi, tak mau ya Allah. Takut. Diberikan kepada lautan, tak mau ya Allah. Mereka takut jika mereka tidak dapat menyempurnakannya. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia, wa hamalahal insan, insan menerimanya. Insan ingin meningkatkan lagi darjat. Setelah mengenal Allah, maka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Maka Allah SWT mengatakan, wahai insan, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Wahai manusia, untuk kamu mendapat peningkatan darjat ini, untuk kamu mendapat promotion ini, maka tidak lain dan tidak bukan, hendaklah kamu tidak melalui ujiannya. Promotion datang bersama dengan test. Bila kamu lulus test, maka kamu dapat upgrade diri kamu. Kamu dapat promotion. SPM diadakan supaya manusia dapat upgrade dirinya kemudian untuk melanjutkan lagi pelajarannya pada tingkatan yang lebih tinggi. Itu adalah ujian, itu adalah tujuan tes diadakan. Tujuan tes diadakan bukan untuk menghancurkan manusia. Tujuan ujian bukan untuk membinasakan manusia. Tujuan ujian adalah untuk meninggikan kedudukan manusia, untuk meninggikan martabat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai manusia, aku hantar kamu ke suatu alam yang mana kamu akan diuji. Dan aku ciptakan untuk kamu nanti kematian dan juga kehidupan yang khusus supaya kamu diuji siapakah di antara kamu yang benar-benar menyempurnakan amanah di sebalik apa yang telah kamu terima, di sebalik tawaran tersebut dan perjanjian ini akan sentiasa berlaku ketika kamu berada di sana.
dan aku lupakan kamu supaya engkau mencari semula aku, supaya engkau menuntut semula apa yang telah kamu dapat ketika di alam roh, iaitu mengenalku. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, abdi utulubni tajidni in wajadtani wajadta kulla syai' wa in fatani fataka kullu syai'. Wahai hamba-hambaku, tatkala aku telah menghantarmu ke dunia, maka carilah aku, tuntutlah aku, dapatkan aku semula, kenal aku semula. Seandainya engkau mencari aku, pasti engkau akan menjumpaiku. Dan sekiranya engkau menemuiku, engkau menemui segala-galanya. Dan seandainya engkau kehilanganku, kau kehilangan segala-galanya. Maka di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ianya serba ujian yang penuh dengan distraction. Ujian itu datang dalam bentuk distraction, sesuatu yang dapat mengalihkan tujuan asal kita berada di dunia ini untuk diuji. Allah Ta'ala adakan dunia dan segala gemerlapannya untuk sebagai distraction kepada manusia. Di sini boleh menjadi tempat tragedi, dan ia juga boleh menjadi asbab seseorang itu mendapat peningkatan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat kejayaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam melalui tempoh ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dalam masa yang sangat singkat. Untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempoh ujian yang diberikan adalah a'maru ummati ka umri ma baina 60 wa 70. Umur umatku adalah lebih kurang umurku, iaitu antara 60 hingga 70 tahun. Antara 60 hingga 70 tahun, masa yang sangat singkat. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan amat sedikit daripada kalangan umatku yang dapat melepasi batasan 60 hingga 70 tahun. Dia datang dengan perjanjian Allah, hidup di atas dunia ini di atas perjanjian tersebut, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan dituntut perjanjian tersebut, akan dihisap, akan dihitung, akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejauh mana dia telah menyempurnakan tanggungjawab dan juga amanah la ilaha illallah, amanah amanah yang Allah Ta'ala telah berikan kepada manusia ketika dia datang di dunia ini, kerana dia datang setelah dia berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala mengatakan, jika kamu gagal untuk memikul amanah, menyempurnakan amanah itu ketika kamu dihantar ke dunia, innahu kana zaluman jahula. Lalu hujung surah Ahzab itu mengatakan, kamu sebesar-besar jahil, kamu sebesar-besar zalim. Kamu sudah terima tawaran, dan tawaran telah diberikan kepada kamu. Lalu ketika kamu datang di dunia, kamu ghaflah, kamu leka, kamu lalai terhadap apa yang telah termeterai perjanjian antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan kamu bukan jahil, tetapi sebesar-besar jahil, jahula. Allah tidak mengatakan kita sebagai zalim, tapi zaluma, sebesar-besar zalim. Ketika kita berada di alam roh, kita tidak ada pilihan antara jalan yang baik dan juga jalan yang buruk. Kita hanya dapat memilih jalan yang baik. Ketika di alam roh, manusia tidak mempunyai kemampuan sedikit pun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di alam roh, manusia tidak mempunyai ability untuk engkar ataupun derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia tidak tidur. Di alam roh, manusia tidak ngantuk, bahkan terus menerus hidup tenggelam dalam percintaannya dengan Allah, kerana menyaksikan yang maha indah, bercakap dengan Allah, berdialog dengan Allah, melihat Allah, Allah berkalam dengannya, Allah menyoalnya dan dia menjawab persoalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pengalaman yang indah yang terpendam dalam setiap daripada roh kita. Dia tersimpan secara rahsia dalam diri kita, yang kita lahir dengan fitrah tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghantar kita di dunia ini sebagai pelupa. Dan antara hikmahnya yang lain adalah dengan sifat tersebut manusia dapat melupakan
daripada mindanya terhadap dunia ini, dan hatinya hanya tertumpu dan terpusat, fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita melalui kehidupan di dunia ini dengan hati yang hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apabila kita sebut la ilaha illallah, maksud ilah adalah Allah, adalah focal point kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat fokus kita, tidak kira bagaimanapun situasi yang sedang kita berada di dalamnya. Allah adalah tumpuan kita. Allah adalah pusat pemikiran kita, center of existence, our focal point. The only focus that we have is only on Allah Subhanahu wa ta'ala, no matter what the situation is. Kita berada dalam keadaan nikmat, hati fokus kepada Allah dengan bersyukur. Apabila kita diberikan bala musibah, kita fokus kepada Allah dengan bersabar. Apabila kita berusaha sesuatu, kita fokus hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tawakal. Kita ikhtiar sesuatu, hati kita fokus kepada Allah dengan yakin. Apabila seseorang itu beramal, hatinya fokus kepada Allah dengan ikhlas. Segala konsep-konsep kunci yang besar di dalam Islam ini, segalanya balik kepada hati yang betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati itu tidak akan dapat benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia tidak bersihkan mindanya daripada segala distraction yang berada di dunia ini dan segala problemnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini bersama dengan problem-problemnya, dan itu adalah package dalam kehidupan dunia ini. Dia adalah part and parcel dalam kehidupan duniawi, yang ianya pasti datang dengan kemusykilannya, ia datang dengan kesakitannya, ia datang dengan ujian, cubaan, dugaan. Yang segalanya itu adalah datang dengan hikmah supaya manusia dapat menyempurnakan amanahnya dengan lebih sempurna dan hatinya dapat lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin manusia diuji, semakin hatinya akan teralih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika dia mengabaikan dan dia leka dengan apa yang datang di dunia ini, lalu datanglah nikmat kepadanya, datanglah musibah, dia tidak mengambil peringatan terhadap kelupaan, lalu dia menjadi orang yang hanyut dalam kehidupan duniawi ini. Lalu dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya, wal a'yadzu billahi min dzalik. Maka fokus yang pertama dalam hati manusia di dunia ini adalah iman. It is faith, iman. Itu hati yang fokus bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada ilah melainkan Allah, maksud tiada yang menjadi tumpuan kita melainkan Allah. Bila orang puji kita, hati kita fokus kepada Allah, Allah pemilik segala puji-pujian, segala pujian bagi Allah. Apabila manusia keji kita, itu ada ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah datangkan orang-orang yang dipertuturkan mulut mereka untuk mengata kita, untuk menguji kita, untuk memfitnah kita, untuk mentahmah kita, seperti mana yang telah berlaku kepada Rasulullah dan juga Nabi-Nabi yang lain, sebagai suatu package untuk tingkatkan darjat kita. Maka problem-problem yang berada di dunia ini Allah SWT tidak ciptakan untuk kita fokus kepadanya. Bukan untuk seluruh usia kita dihabiskan untuk memikirkan berkenaan problem dan problem, sehingga orientasi kehidupannya adalah berkenaan dengan problemnya. Ya, kita sedar bahawa problem itu berada di situ, dan kita akan menyelesaikannya dengan cara yang terbaik, dan kita akan berikhtiar, kerana termasuk di dalam penyempurnaan amanah adalah untuk mengendalikan kehidupan dunia ini dengan teratur, ditadbir dengan baik. Tetapi dalam berusaha apa sahaja di dunia ini, hatinya tetap fokus kepada Allah, hatinya tidak beralih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kerana itu di dalam solat, sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita memulakan dulu dengan bacaan doa yang bertujuan untuk betulkan fokus kita. Dan keseluruhan isi dan juga intipati doa iftitah apabila kita perhatikan, apabila kita tadabbur, semuanya adalah untuk membawa kepada pemusatan fokus untuk betul-betul tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika takbiratul ihram itu sahaja sudah untuk menentukan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu lebih penting daripada segala-galanya. Kita telah mengangkat takbir, kita dah buang segala dunia di belakang. Kita tak mau pandang kepada dunia, kita ingin pandang Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin merasakan kedekatan dan kehampiran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lalu dimulakan doa iftitah juga dengan Allahu akbar. Supaya kita mengetahui bahawa apa sahaja yang terlintas dalam fikiran kita selain Allah Subhanahu wa taala adalah tidak penting. Yang lebih penting adalah ingat Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu ketika dia mengangkat takbir dan dalam solat dia diingat kereta, mengetahui bahawa Allah lebih penting daripada keretanya untuk diingati. Jika dia ingat tentang rumahnya, Allah lebih penting untuk diingati, lebih besar pengingatannya berbanding dengan rumahnya. Jika dia ingat tentang hutangnya, Allah lebih besar daripada hutangnya. Lebih besar kepentingan untuk diingati. Allah Ta'ala firman dalam Quran, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatiku. Allahu akbaru kabira. Bukan saja akbar, kabira. Yang maha besar, sungguh-sungguh besar. Walhamdulillahi katsira. Bukan saja pujian segala milik Allah, tapi pujian sebanyak-banyaknya kepada Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah Subhanahu wa taala setiap detik, setiap saat. Lalu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku memfokuskan segala tumpuanku, segala jiwa ragaku kepada-Mu wahai Allah pencipta langit dan bumi. Wajjahtu. Apa maksud wajjahtu? Memfokuskan, menumpukan dengan penuh penghadapan jiwa raga kita. Hanifa, ini juga perkataan dalam bahasa Arab yang semuanya menunjuk kepada fokus. Fokus yang berada di dalam makna hanif adalah seseorang yang hanif, seseorang yang kecenderungannya hanya kepada hak, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahawa yang semua yang berada di atas dunia ini adalah distraction kepada dirinya daripada al-haq. Namun seseorang yang sentiasa berada di dalam hanif, dia akan sentiasa memastikan bahawa dia berada di atas landasan siratum mustaqim. Sentiasa berada di atas jalan yang lurus. Sentiasa berada di atas jalan hak. Dan kebenaran yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang mutlak Allah Ta'ala berikan kepada para nabi sehingga penutup kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembawa kepada al-haq. Muslimah, suatu bentuk penyerahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga satu bentuk yang membawa makna fokus. Apabila seseorang serah diri segalanya, jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam makna muslimah, maka dia mengetahui bahawa dia perlu fokus segala yang berada pada dirinya, mindanya, psikologinya, mentalnya, spiritualnya, rohaninya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tujuan kita adalah Allah. Maksud hidup kita di sini adalah Allah. Apa yang kita cari adalah Allah.
Apa yang kita ingin saksikan adalah Allah. La mashhud illallah, la mawjud illallah, la matlub illallah, la maqsud illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya tidak ingin mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk apa sahaja syirik, sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. Bila sebut syirik kecil, ia bukan bermaksud syirik itu dosanya kecil, tidak, dosanya besar daripada segala dosa-dosa yang lain. Itu adalah istilah di dalam ahli ilmu untuk membezakan syirik akbar yang mengeluarkan manusia daripada Islam. Syirik asgar bukan dosa kecil. Syirik kecil bermaksud syirik yang tersembunyi. Ianya lebih besar daripada orang yang meninggalkan amalan ibadah yang zahir. Ya. Seperti riak. Riak disebut sebagai syirik asgar. Kenapa? Apabila dia melakukan amalan, fokus hatinya bukan untuk mendapatkan Allah, bukan untuk mendapat redha Allah, bukan untuk memandang wajah Allah, tetapi untuk dapat pandangan manusia kepada dirinya. Dia ingin mendapatkan kehormatan manusia kepadanya. Dia ingin mendapat sanjungan manusia kepadanya. Dia ingin manusia puji dia. Dia nak manusia bagi kredit kepadanya. Maka kita mengatakan, sebelum kita baca Al-Fatihah lagi, wa ma ana minal musyrikin, saya solat kerana Allah, ibtigha'a wajhillah. Berlatar belakangkan bahawa kita ingin memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak sebagai kemuncak kepada segala kenikmatan. Adakah kita tahu bahawa di dalam syurga nikmat segala kemuncak segala nikmat adalah memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala? Dan tahukah kita bahawa azab yang paling pedih dalam api neraka, yang melebihi daripada azab seksaan api itu adalah apabila mereka terhijab daripada memandang pencipta mereka? Imam Ghazali rahmatullah alaih mengatakan seksaan yang besar di hari akhirat kelak orang yang tercampak ke dalam api neraka apabila seksaan batin berlaku dalam diri mereka, bahawa akhirat adalah perjumpaan dengan pencipta tetapi mereka terhijab daripada melihat pencipta. Mereka terdinding untuk melihat pencipta mereka dalam keadaan situasi yang mereka sepatutnya melihat Allah, dihijab daripada melihat Allah. Siksaan batin itu adalah neraka yang lebih hebat daripada neraka api itu sendiri. Dan nikmat yang paling hebat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia dapat bertemu dengan penciptanya, dia dapat melihat Allah. Dia dapat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat dia rindui, yang sangat dia cintai. Bahkan tidak ada nikmat, hatta nikmat bidadari, nikmat kelazatan, kesedapan, makanan dan juga minuman di dalam syurga yang dapat menandingi nikmat manusia apabila hijab terbuka dan dia dapat memandang Rabbnya. Dia dapat melihat penciptanya. Seseorang yang di dunia ini hatinya fokus kepada menginginkan apa yang berada dalam simpanan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Maka seseorang yang melakukan amalan untuk mendapatkan pandangan manusia, Allah SWT akan katakan kepadanya di hari akhirat kelak, kamu minta pahala daripada siapa kamu ingin melakukan amalan itu untuknya, kerana kamu bukan melakukan amalan untukku. Maka syirik asgar, iaitu riak itu sendiri adalah hati yang tidak fokus kepada Allah ketika dia melakukan amalannya. Seseorang yang ikhlas, hatinya fokus hanya untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencari cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alam ini adalah alam yang kita bercinta dengan Allah. Kita ingin kembali kepada asal usul itu. Kita berasal daripada alam yang kita telah bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di alam ini kita ingin jalinkan semula percintaan tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mencintai kita, menciptakan kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Hanya saja bagaimana manusia dapat menyucikan hatinya, membersihkan jiwanya, dan dapat mengosongkan daripada segala bentuk distraction di dunia ini, dapat melupakan segala sesuatu selain Allah dan hatinya hanya ingat Allah.
Hatinya hanya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadi khalifah di atas muka bumi ini dalam keadaan hatinya hanya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memakmurkan bumi ini, hatinya hanya fokus kepada Allah. Ketika tatkala dia beribadah, beramal, dia hanya fokus kepada Allah. Apabila dia bernikah, hatinya fokus kepada Allah. Allah yang memberi kebahagiaan, Allah yang memberi ketenangan. Apabila dalam berpasangan, hatinya hanya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya tidak fokus kepada problem dalam pernikahan. Seseorang yang hanya fokus kepada problem, di dunia ini saja sudah banyak problem. Jika dia campur sekali problem dalam pernikahan dia, bermakna seluruh usianya hanya fokus kepada problem. Dia hanya fokus kepada mindanya, hanya fokus kepada problemnya dengan suaminya, dia hanya fokus kepada isterinya. Maka perkahwinan adalah asbab, kerana apa sahaja yang berada di dunia ini adalah alat yang Allah Ta'ala adakan untuk menguji manusia, supaya manusia menerima ujian, supaya dia meningkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun jika alat itu dijadikan sebagai maksud, maka dia tersangkut di situ. Dia tersangkut di situ. Ya, dia tersangkut di situ. Alam dunia ini dan segala problemnya Allah ciptakan bukan untuk manusia tersangkut kepadanya, tetapi untuk dijadikan alat untuk dia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dia mencari Allah, untuk dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam hati manusia tidak dikongsikan dengan mana-mana percintaan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam hatinya. Kita cinta suami kita kerana Allah. Kita tidak cinta suami kita kerana suami kita. Kita cinta isteri kita kerana Allah. Kita tidak cinta isteri kita kerana isteri kita. Kita tak cinta sesama manusia, kita tidak cinta makhluk kerana makhluk tersebut. Kita cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berapa ramai manusia di atas dunia ini dia cinta makhluk kerana makhluk. Berapa ramai orang yang cinta dunia kerana dunia itu. Dan akhirnya Allah Ta'ala bagi rasa kepadanya untuk sakit dengan percintaan tersebut. Dia hampa, dia kecewa. Dan Allah Ta'ala berikan itu supaya manusia ingat bahawa percintaan dengan segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya akan membawa kepada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bawa kepada percintaan yang hak, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah ini bermakna kita tidak perlu cinta suami kita? Kita cinta suami kita. Adakah ini bermakna kita tidak perlu cinta makhluk? Kita tidak perlu cinta anak-anak kita? Kita cinta anak-anak kita. Kerana siapa? Kita cinta mereka kerana siapa? Inilah yang diajarkan di dalam Islam. Yang mana percintaan itu segalanya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama ada seseorang itu dalam perhubungannya itu berjaya ataupun gagal, maka bagaimana dia mendapatkan di sebalik kejayaan ataupun kegagalan dalam perhubungan itu, dia mendapat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang keluarkan modal untuk melakukan perniagaan, di sebalik perniagaan tersebut, ianya ada dipanggil sebagai keuntungan, ada disebut sebagai kerugian. Sama ada perniagaan yang dijalankan itu berjaya ataupun untung ataupun rugi, kedua-dua situasi tersebut adalah alat untuk manusia meninggi darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia yang bernama mukmin, dia tidak risau sama ada apa yang diusahakan di dunia ini ataupun perhubungannya berjaya atau gagal, untung ataupun rugi di atas ikhtiarnya, kerana dia mengetahui segala apa yang berlaku kepadanya adalah yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibun li amri mu'min amruhu kulluhu khair." Urusan orang-orang mukmin ini adalah ajaib, yang mana seluruh urusannya adalah baik. Apabila dia mendapat sesuatu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersyukur, itu adalah baik untuknya. Dan apabila dia mendapat musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah baik untuknya. Maka ini hanya berlaku kepada orang mukmin sahaja. Sehingga kalau dia tertusuk duri sekalipun,
tertusuk benda tajam, injection, jarum dan sebagainya. Itu semua adalah asbab dan juga alat untuk Allah SWT tinggikan darjat manusia. Maka akhirnya apa sahaja yang datang kepada kita, subhanallah, ini adalah baik, dengan syarat dia respon dengan setiap situasi yang datang kehidupannya dengan fokus hati yang betul, dengan hati yang fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu antara syukur dan sabar. Manusia di atas dunia ini di atas dua situasi ini. Ada situasi yang menyebabkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada situasi yang menyebabkan dia perlu bersabar dan dia reda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keadaan yang menghancurkan manusia. Tidak ada situasi di dunia ini yang untuk nak merendahkan manusia. Bahkan apabila kita melihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda orang yang paling banyak sekali menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan baginda adalah orang yang paling disayangi oleh Allah. Dalam keadaan baginda adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda adalah penghulu kepada seluruh manusia. Baginda adalah seafdal-afdal makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda adalah ciptaan yang paling sempurna. Rasulullah mengatakan tidak ada seorang manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi ujian yang diberikan kepadaku. Tidak ada musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada mana manusia yang lain melebihi musibah yang aku terima dalam kehidupanku. Baginda diracun. Dan kesan racun tersebut kita mengetahui sehingga Rasulullah SAW menderita beberapa tahun sehingga menghembuskan nafas yang terakhir. Baginda disihir, baginda disantau dengan teruk. Sebulan lebih kita tahu bagaimana keadaan Rasulullah SAW disihir, disantau. Baginda diejek, diludah, ditendang, disepak, diboykot, diusir, dihalau, dihambat, dibaling, dilempar, berdarah badan Rasulullah SAW. Penolakan daripada kaumnya sendiri, bukan kaum lain, bukan kabilah lain, kabilahnya sendiri, kaumnya sendiri, keluarganya sendiri, Quraisy, Bani Hashim, terpaksa meninggalkan kampung halamannya yang penuh dengan signifikan, meninggalkan Zamzam, meninggalkan telaga Zamzam dan meninggalkan Kaabah. Ini bukan sesuatu yang ringan untuk orang yang berasal kelahiran daripada Mekah. Rasulullah tatkala meninggalkan Mekah, baginda mengatakan, wahai Kaabah, engkau mengetahui aku cinta kepadamu dan kau cinta kepadaku. Aku mengetahui kau cinta kepadaku, kalau bukan kerana pengusiran kaumku terhadapku, aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi dalam keadaan yang sedemikian, Rasulullah orang yang paling banyak menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah itu tanda Allah Taala tak sayang kepada Rasulullah? Tak, itu tanda Allah paling sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada manusia di atas dunia ini yang bersangka buruk kepada Allah kerana dia diberikan ujian, berhenti bersangka buruk kepada Allah. Berhenti untuk mempertikaikan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah orang yang paling banyak sekali menerima ujian, lebih daripada kita semua. Lahir dalam keadaan yatim. Ibunya meninggal ketika Rasulullah hanya baru sempat setahun bersama dengan ibunya setelah bersama dengan Halimah Sa'diyah 4 tahun lebih di perkampungan Bani Sa'ad di pedalaman Arab. Meninggal ibunya, kemudian Abdul Muttalib, datuknya menjaganya 2 tahun, atuknya juga meninggal dunia. Hidup dalam keadaan miskin, menggembala kambing. Tinggal bersama dengan sepupu-sepupunya ramai, anak-anak Abu Talib. Abu Talib pakciknya kemudian menjaganya. Tumbuh membesar dalam keadaan anak yatim piatu, miskin, dan ditolak oleh kaumnya. Bernikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal dalam kemah di Wadi Muttalib. 3 tahun diboikot, tuan-tuan. Rasulullah tidak dibenarkan untuk duduk di Mekah ketika zaman Rasulullah 13 tahun di Mekah. Ini kisah sebelum pindah Madinah Al-Munawwarah. 3 tahun dalam keadaan cuaca yang severe, dalam cuaca yang begitu dahsyat, panasnya begitu panas terik, sejuknya begitu sejuk. Siti Khadijah gering ketika zaman pemboikotan. Mereka terpaksa duduk di lereng bukit. Rasulullah bersama dengan keluarga dan juga orang-orang yang beriman ketika di Mekah terpaksa membawa diri. Dan Siti Khadijah meninggal dunia ketika zaman pemboikotan tersebut. Orang yang terkaya di Mekah,
Dan beliau lah yang banyak menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kewafatan Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah sesuatu yang berat sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah terus mengharungi kehidupannya. Allah Ta'ala menghantar anak-anak untuk memakan perjanjian kaumnya terhadap pemboikotan Rasulullah dan juga ahli keluarganya. Maka setelah 3 tahun tuan-tuan, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan diboikot. Boikot bukan boleh duduk dalam rumah, boleh duduk dalam rumah ada heater, ada aircon. Duduk dalam kemah yang daif. Rasul kita, Nabi kita, penghulu alam ini, lebih mulia daripada Mikail, lebih mulia daripada Jibrail. Rasulullah lebih mulia daripada Israfil, lebih mulia daripada Izrail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ujian yang Allah Ta'ala datangkan kepada kamu, itu adalah tanda Allah SWT ingin kebaikan kepadamu, wahai mukmin. Maka bagaimana di dunia ini kita dapat memandang ujian tersebut dengan fokus yang betul, iaitu Allah datangkan ujian ini supaya dapat shift fokus kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang manusia lalai dan juga leka di dunia ini, kerana dunia ini penuh dengan distraction, untuk distract dia daripada fokus yang benar. Tapi apabila dia terkena dengan ujian, maka itu adalah sebenarnya hadiah untuk Allah Ta'ala bagi kepadanya untuk balikkan dia semula kepada landasan. Untuk betulkan balik fokus hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berada di atas dunia ini kerana tujuan yang besar. Dan kerana tujuan tersebut, apa sahaja problem yang datang kepada kita, ia bukan untuk Allah SWT nak jadikan kita down, untuk jadikan kita depressed, untuk kita jadi tension, untuk kita tertekan. Bukan. Bahkan dengan itu, kita dapat lagi ketenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasa lazat lagi berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingat kepada kita. Allah beri kita ujian untuk kita ingat, untuk kita ingat. Kerana itu para wali Allah Subhanahu Wa Taala, apabila lama mereka tidak ditimpa dengan sakit ataupun ujian, mereka takut-takut kalau Allah Ta'ala murka kepada mereka. Ya. Mereka tidak minta ujian. Tapi kalau ujian tidak datang, semuanya berjalan dengan lancar dan juga smooth, mereka takut-takut. Mereka tidak akan minta ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka jadikan itu sebagai muhasabah mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dunia ini jadikan Allah Ta'ala jadikan sebagai tempat ujian. Dan tidak ada situasi yang perfect di atas dunia ini. Dan manusia tidak boleh expect situasi yang perfect antara hubungan dengan manusia, antara hubungan dengan majikan, antara hubungan dengan orang bawahan, antara hubungan dengan jiran tetangga, hubungan organisasi, hubungan dalam rakan-rakan alumni. Segalanya Allah Ta'ala akan datang di dunia ini selagi mana manusia berada di atas dunia ini, problem pasti datang kepadanya. Telah datang, sedang datang, akan datang. Ya, problem akan datang, kemudian pergi, kemudian mungkin bersilih ganti. Tetapi bagaimana hati kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan fokus kepada problem tersebut. Secara psikologi, seseorang yang hanya fokus kepada sesuatu perkara, perkara itu akan menjadi besar dalam jiwanya. Jika seseorang itu hanya fokus kepada problemnya di dunia ini, maka dunia sebenarnya akan menjadi besar dan mengukuh dalam jiwanya. Kepentingan dunia itu akan lebih membesar sehingga dia telah mengecilkan hatinya terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dunia telah membesar. Kerana sesuatu yang seseorang fokus kepadanya, ianya menjadi tumbuh membesar. Sehingga problem itu menjadi lebih besar daripada yang sepatutnya. Sehingga problem yang kecil menjadi lebih besar daripada yang sepatutnya. Kerana apa? Kerana dia hanya fokus kepada problem tersebut. Dia terlupa bahawa problem tersebut Allah Ta'ala ciptakan bukan untuk dia fokus kepadanya. Hanya untuk dia mengambil pelajaran. Apa sahaja tragedi yang berlaku kepada kita yang telah lalu, apa sahaja yang telah berlaku pada masa lampau, maka untuk kita ambil pelajaran, untuk kita ambil pengajaran, iktibar. Tetapi kita ada satu perjalanan untuk kita terus menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus move forward di dalam kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti seorang yang sedang memandu
Seseorang yang memandu, dia perlu move forward ke hadapan. Tapi dalam kereta juga ada sesuatu yang dipanggil sebagai cermin pandang belakang, dan dia ada juga side mirror. Apa yang berlaku kalau dia memandu ke hadapan tetapi matanya hanya fokus kepada rear view mirror dan juga side mirrornya? Apa yang akan berlaku kalau sepanjang pemanduannya dia hanya betulkan side mirror dia saja? Kerjanya hanya fix up saja. Sebab apa? Ada problem pada side mirror, kerjanya hanya fix up side mirror. Jadi segala fokusnya kepada side mirror. Apa akan berlaku jika seorang memandu, jika dia hanya fix up, dia hanya fokus kepada rear view mirror dia? Ada yang jauh lagi, side mirror. Sepanjang pemanduan, side mirror yang sebelah sana. Apa yang berlaku? Dia akan crash. Kemalangan. Akan bertempur, akan jatuh dalam gaung, jatuh dalam lembah, jatuh dalam lubang dan sebagainya. Side mirror dan juga rear view mirror, di situ ada kepentingannya tersendiri, ada maksudnya tersendiri, bukan untuk dia fokus di situ. Fokusnya adalah di hadapan. Kita di atas dunia ini, kita kena terus bergerak, kita terus bergerak. Alam ini segalanya bergerak. Sesuatu yang dinamakan alam dunia ini, ianya terus bergerak. Yang namanya mati apabila dia berhenti bergerak. Dan masalah apabila kita tidak bergerak bersama dengan pergerakan bumi ini dalam perjalanan kerohanian kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah hampir sejam di sini. Tahukah kita telah bergerak lebih kurang 70,000 km di dalam Milky Way Galaxy. Kelajuan bumi mengelilingi matahari adalah 19 km sesaat, dan kita bersama matahari mengelilingi Milky Way Galaxy dengan kelajuan 200 km sesaat. Dan ini adalah kelajuan yang amat laju. Sebab kita tidak berbicara kelajuan sejam, kelajuan sesaat. Ya. Maka alam ini semuanya bergerak, tumbuh-tumbuhan semuanya bergerak, tumbuh. Tapi bagaimana dengan kerohanian kita? Adakah kerohanian kita juga bergerak, ataupun kita stuck dengan apa yang telah berlaku di masa lampau? Berlaku dengan sesuatu masalah yang berlaku sehingga kita tersangkut di situ. Adakah Allah ciptakan problem untuk kita tersangkut di situ? Sudah tentu tidak. Apabila kita ada cermin pandang belakang untuk kita aware apa yang berlaku di belakang kita, side mirror kita, kita tahu apa yang telah berlaku di belakang kita, sedang berlaku. Rear view mirror adalah seperti sesuatu yang telah berlaku di masa lampau, ataupun sesuatu problem yang berlaku kepada kita daripada dunia ini. Ianya adalah sesuatu yang side. Bila sebut side mirror, apa sahaja yang berlaku di dunia semuanya berbentuk side. Fokus kita adalah di hadapan kita, windscreen di hadapan kita. Kita terus menuju Allah. Dan ulama tasawuf mengatakan, terus menuju Allah dalam keadaan kamu cripple, dalam keadaan kamu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Jika kamu sungkur, kamu bangkit. Jika kamu terjatuh, kamu bangkit lagi. Tapi terus menuju kepada Allah. Jangan crash. Kerana apabila kamu crash, bermakna kamu berputus asa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia tersangkut kerana putus asa. Tersangkut dengan apa yang berlaku di dunia ini. Kerana apa? Dia hanya fokus kepada problemnya. Lalu dia akan patah harap dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mula mempertikaikan Allah Subhanahu wa taala, dia mula rasa tertekan, dia mula rasa depression, dan akhirnya mengganggu segala perjalanan ibadah, perjalanan kerohanian spiritualnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Matlamat kita Allah di dunia ini, matlamat kita bukan dunia dan segala problemnya. Matlamat kita yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka don't get distracted by anything else in this world. Jika tidak kita akan hanyut. Kita akan hanyut. Padahal Allah jadikan sifat lupa kita itu adalah untuk kita melupakan dunia, supaya kita dapat lupa dunia ini, supaya hati kita hanya dapat fokus kepada Allah. Apabila kita menghambakan diri kita kepada Allah, bermakna kita telah melepaskan diri kita daripada perhambaan kepada segala sesuatu di dunia ini.
Ya, manusia perlu bekerja, manusia mencari nafkah, manusia mencari rezeki. Tapi sandaran hati kita bukan pada perniagaan kita. Sandaran hati kita, pergantungan hati kita bukan apa yang kita cuba ikhtiar, apa yang kita lakukan. Sungguh pun dia ada plan A sampai plan Z. Sandaran ketika dia melakukan setiap plan tersebut, bukan plan itu yang menjayakan dia. Tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan angkuh dengan Allah. Jangan sombong dengan Allah. Jangan melihat bahawa plan-plannya itu, strateginya, taktik itu yang akan menjayakan dia. Sehingga dia menyangka dialah yang pandai organize. Dia menyangka dialah yang pandai tadbir. Tidak, Allah. Allah bagi kejayaan kepada manusia untuk melihat manusia memandang Allah atau memandang kehebatan dirinya. Dia takabur, angkuh, sombong, ujub ataupun dia merasa hebat pada dirinya, ananiah, rasa keakuan diri. Jika dia hanya fokus kepada kehebatan dirinya, dia tidak fokus kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih, seseorang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun satu zarah dia fokus kepada kebesaran dan kehebatan dirinya, tempatnya adalah dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Satu zarah takabur. Satu zarah takabur. Allah Ta'ala sucikan hati kita daripada takabur. Jadi dunia ini ada kepentingannya, seperti mana side mirror dan juga rear view mirror tadi, tapi itu bukan tempat kita fokus. Ulama mengatakan dunia ini adalah ibarat lautan yang kita sedang lalu. Kita sedang lalu dengan bahtera iman, dengan bahtera Islam. Dan kita akan sentiasa terapung dan tidak tenggelam dalam lautan dunia ini selagi mana lautan itu tidak masuk ke dalam kapal. Selagi mana dunia tidak bocor masuk ke dalam hati kita, kita akan stay afloat. Kita akan sentiasa terapung di atas dunia ini. Dan kita akan boleh terus bergerak dan juga berlayar dalam pelayaran kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi the moment apabila air sudah mula masuk ke dalam kapal, apa yang terjadi kepada bot ataupun bahtera tersebut, dia akan tenggelam dan karam. Dia tersangkut di situ. Dia anchored di situ. Ya, kita perlukan side mirror. Tidak ada siapa mengatakan kena buang side mirror. Tidak ada mengatakan kita tak perlu kepada laut. Bagaimana kapal nak berlayar? Ya, kita perlukan dia. Tapi keperluan kita letak pada keperluan, dan ianya bukan maksud. Maksud adalah untuk terus moving and going. We are in the journey to Allah Subhanahu Wa Taala. In our real journey is the journey of the heart, is a spiritual journey. Itu adalah hakikat perjalanan kita di dunia ini. Apa yang kita lakukan di luar ini sebenarnya ia tertakluk kepada apa yang berada dalam hati manusia. Manusia kena usaha. Selepas usaha, ianya bukan dia berusaha kemudian baru tawakal. Tidak. Sebelum berusaha dia sudah tawakal. Sebelum dia keluarkan modal dia sudah tawakal. Iaitu hatinya hanya bergantung, bersandar pada Allah. Dan ketika berusaha, dan ketika dia menyusun semua plan A, plan B, plan C, tak jadi plan A, dia ada plan B. Tak jadi, semua plan ini semua bergantung kepada Allah. Ya Allah, natijah engkau yang tentukan, ya Allah. Jadi ada sesuatu yang kita tak dapat kontrol, iaitu apa natijah yang Allah nak bagi kepada kita, itu kita tak dapat kawal. Tapi ada sesuatu yang Allah SWT bagi pilihan kita di atas dunia ini, di situ kita boleh kawal, di situ Allah SWT menjadikan pilihan kepada kita, iaitu bagaimana fokus hati kita. Di situ kita dapat kawal. Maka kita fokus dengan sesuatu yang kita dapat kawal, iaitu fokus hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia akan tetap tenang walaupun dia mendapat kerugian daripada perniagaan tersebut. Kerana itu adalah takdir Allah. Tidak ada siapa yang dapat tolak takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dapat tolak takdir Allah? Kalau Allah dah tetapkan bala dan juga musibah kepadanya, siapa yang dapat tolak musibah tersebut? Kalau Allah menetapkan ke atasnya. Tapi ada sesuatu yang kita dapat kawal, ada sesuatu yang kita dapat usahakan. Bagaimana di sebalik problem, di sebalik ujian yang datang tersebut, kita tetap tidak berputus asa. Seseorang yang berputus asa di situ tersangkut perjalanan yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, kita tidak ingin mana-mana problem di dunia ini menyebabkan tersangkut perjalanan kerohanian kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mahu mana-mana ibadah kita tersangkut dan terganggu disebabkan hanya problem-problem dunia. Sampai solat ditinggalkan kerana apa? Kerana sibuk untuk nak fix up dunia ni.
Dia dah fix up side mirrornya. Tetapi dia tak akan terus berjalan dan sentiasa memperbaiki dirinya dan mendapatkan peringatan. Duduk bersama dengan orang-orang soleh untuk dapatkan peringatan. Duduk dalam majlis-majlis ilmu untuk dapatkan peringatan. Kerana kita lupa. Dan lupa itu dengan hikmah yang seperti mana yang kita sebutkan. Dan supaya kita sedar bahawa kita sentiasa perlu diingatkan berkenaan dengan Allah dan diingatkan tentang apa tujuan kita berada di sini. Seperti mana apa yang kita telah kongsikan pada pagi ini. Ini adalah sesuatu yang basic, ia adalah sesuatu yang asas. Tetapi kadang-kala manusia mempunyai tendensi untuk sentiasa terlupa dengannya. Maka manusia sentiasa perlu diingat-ingatkan, perlu diperangat-perangatkan. Dan kita bawa juga peringatan ini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, supaya mereka tahu apakah matlamat hidup mereka di atas dunia ini, daripada mana mereka berasal dan ke mana mereka setelah ini, apakah destinasi kita setelah ini dan apakah yang kita cari yang sebenarnya di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Allah memberikan kejayaan dan kecemerlangan yang hakiki kepada kita di dunia dan di akhirat. Allah mengurniakan kepada kita kegembiraan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah dan menjauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.